Okey, badan dah letih, kita jalan-jalan ronda waktu malam di Bandar Baru Jerantut. Sini di Bandar Jerantut baru yang ni kompleks niaga pasal satu yang esok ni kita nak makan asam rong sini bau kederak. Kita ada esok. Dan yang ni aku turun bawah ke bandar lama. Jerantut ni bandar baru, dia bandar lama. Okey. Dan bandar Jerantut ni malam. Dan bandar Jerantut ni satu dia banyak one way so dia agak tersusun bandar ni so jaga-jaga jangan masuk salah simpang banyak jalan one way satu hala. Alright. Ni apa ni, cerah orang main bola. Okey lah ini dia Bandar Jerantut di waktu malam, ronda-ronda cari makan. Let's go. Assalamualaikum dan halo geng. Salam satu bikers Kembali lagi ke channel Makan Motor dan Touring Muar TV. Seperti biasa, channel aku ni untuk membujuk abang-abang yang di luar sana yang nak berkecimpung dalam motosikal khususnya touring. Jangan lupa share, like dan subscribe Makan Motor dan Touring. Baiklah, episod kali ni kita ada lanjutan part 2 review aku 1 tahun lebih pakai TRK 502X ni. Episod kali ni kita nak sembang sikit pasal transmission Transmission tu gear 1, gear 2, gear 3, gear 4 dan torque lah. Macam hari tu kita dah sembang pasal sprocket Jadi setengah ramai orang kata motor ni kalau dia berat takut dia under power. Apa maksud under power tu? Dia berat lah, dia tak ada torque. Jadi apa yang ramai orang khawatir, motor ni kalau dia berat 200 lebih kilogram, yang kita risau pasal dia punya underperform ke tak lah. Maksud kata dia ada torque ke tak nak bawa, takut motor tu berat. So kali ni kita cerita sikit pasal transmission 1, 2, 3, 4, 5, 6 gear. Maksud kata, jadi kita tengoklah motor ni under power ke tak under power dah. So kita tengok motor ni under power ke tak under power ke. Dan sekarang aku berada di jalan 234 route 234 yang menuju ke JT Kuala Tembeling. JT Kuala Tembeling yang kita nak pergi Taman Negara tu. So daripada Bandar Jerantut tadi, Sungai Jan, ada signboard Sungai Jan tu, kita ambil simpang ke kampung Sungai Jan dan terus ke route 234 ni. Dan laluan di sini berbukit-bukit Bukit dia bukannya bengkang-bengkok. Bukit dia naik turun best dan udara dia ada nyaman ni bukit dia naik turun. Tengok, kita tengoklah motor kita ni berat kan. Orang kata berat kan, adakah dia under power ataupun tidak. Kerana setiap transmission yang kita nak sembang ni tiap-tiap motor transmission lain-lain lah kan. Nanti kita sembang lah apa itu transmission. Gear ratio, melibatkan gear ratio lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, gear 6 Jadi kita jalan lah sambil-sambil tu dekat jalan route 234 ke JT Kuala Tembeling ni. Tengok ya, dah nampak masjid kat sini Okey, nanti kita akan masuk ke ni dah kanan masuk kanan ke JT. Dia sudah sampai. Tengok Aman. Alright. Anak. Terkejut aku. Apa dia? Rupanya bunyi lubang longkang ni kuat gila bunyi. Panjat boy. Ni ada bunyi ke tak? Ini okey sikit. Kepala lah. Ini ada JT Kuala Tembeling. Okey, jom kita tengok usah-usah.
Dan hari ini aku berada di JT Kuala Tembeling. JT Kuala Tembeling adalah satu tempat kita naik perahu ke Kuala Tahan ataupun Taman Negara. So dekat sini kita tengok tadi ramai pelancong-pelancong luar. Sebab apa? Sebab pelancong tempatan yang ada kereta, ada motor, semua dah ikut jalan yang semalam aku pergi simpang ke Kuala Tahan tu. Yang semalam aku tunjuk ada simpang masa aku pergi ke Gua Gelangi ya. Siapa belum tengok lagi channel aku pergi ke ride Mat Kilau so boleh tonton. Aku pergi ke Gua Gelangi, Makam Mat Kilau dan Galeri Mat Kilau Jadi untuk hari ni kita review aku 1 tahun 1 tahun lebih pakai motor TRK 502X ni ya. Tapi secara keseluruhannya bukan review TRK lah. Kali ni kita nak sembang sikit di Jerantut ni, Kuala Tembeling ni. Pasal kita cerita hari ni pasal transmission motor tu, masuk kata gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5 dan gear 6. Baiklah, hari ni kita akan sembang pasal transmission gear 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi hari tu kita ada sembang pasal sprocket. Untuk mengimbas balik yang topik yang sudah sprocket ni, kita sembang pasal gear ratio kan. Gear ratio di mana kita bahagi gigi sprocket belakang dengan sprocket depan tu akan dapat satu gear ratio. Hangpa boleh tengok yang video hari tu review 1 tahun TRK Part 1 tu. Dan di dalam hari ni juga kita sembang benda yang sama juga, tapi bukan di sprocket lah. Kita sembang pasal gigi di gear di transmission. Di transmission ni pun ada gigi juga. Cuma dia tak macam sprocket lah. Sprocket ada rantai kan. Yang ni dia sambung, dia bercantum. Dua-dua bercantum. Dia benda yang sama juga. Dia ada lagi gear ratio. Lagi tinggi gear ratio tu, lagi tinggi dia punya torque, napas dia pendek. Dan gear ratio yang rendah, lagi laju lah dia. Jadi di dalam gear, kalau kita tengok di dalam gear, sama juga sebenarnya dalam transmission dan transmission. Kalau gear 1, tengok macam mana gear 1 bergerak. Di mana gear 1 ni gigi dia lagi banyak, dia punya gear ratio lagi tinggi lah. So dia lagi tinggi dia punya torque lah. Dan gear 2, tengok gear 2 dia berubah. Okey, macam mana dia berubah? Itu dia punya soalan sekarang. Macam mana kita boleh ubahkan gear ratio ni daripada tinggi rendah sampai gear 6 So dia berubah apabila tengok mekanisme dia yang membuatkan jumlah gear ratio ni boleh diubah-ubah dalam transmisi. So kalau kita tengok dalam rajah ni, yang color merah ni adalah gear yang melekat ataupun dia ada spline. Ada spline yang gigi yang menggolongsor di atas batang shaft tu. So dia menggolongsor dan dia akan selakkan dekat yang gear color yang biru ni yang gigi-gigi gear color biru ni. So gear gigi color biru ni dia tak melekat kepada batang shaft tu. So dia tak mempengaruhi apa-apa. Yang melekat pada batang shaft tu, yang menggerakkan shaft tu adalah yang color merah tu, yang gear yang ada spline tu. Jadi contoh gear 1, dia akan selak masuk. Macam mana dia selak masuk? Dia akan kunci. So dia ada macam satu gigi masuk di dalam lubang biru tu yang kita panggil recess tu, seperti dalam rajah. So dia akan selak dia. So dia akan pusing dan menghasilkan gear ratio yang tertentu lah. So untuk gear ratio yang tinggi gear 1 gear ratio dia mesti tinggi kerana kita memerlukan torque untuk menggerakkan motor yang tidak bergerak. So kita memerlukan torque tu, so gear ratio dia mesti tinggi. So lepas tu kita masuk saja gear, dia akan terselak. Yang kedua akan menggolongsor dan dia akan buat satu gear ratio yang baru. Nampak dia bergerak, gigi tu menjadi hampir inilah gear ratio dia jadi makin rendah lagi lah. Dan gear 3, mekanisme dia, benda ni akan gerak pula ke situ. Nampak? Dan makin lama gigi akan menjadi hampir lebih kurang aja, yang menyebabkan gear ratio dia menjadi rendah. Dan dia menjadi semakin laju dan kuranglah torque dia. Kalau dah laju, kita tak perlu dah torque dah. Kita memerlukan gelongsor yang membuatkan motor tu nak jadilah laju. Jadi ini adalah mekanisme di dalam transmission. Diharap senang nak faham.
Itulah cerita dia transmisi, siapa yang belum tahu lah. Ini cerita ringkas aja lah. So ini kita di JT Kuala Tembeling. So JT Kuala Tembeling ni paling unik di sini adalah adalah pertemuan di antara Sungai Pahang. Inilah hulu Sungai Pahang, dia bertemu dengan Sungai Jelai, Kuala Jelai, dan juga bertemu dengan Kuala Tembeling. Kalau hampa tengok belah situ, dia ada 3 simpang sungai. Siapa yang belum saksikan hari tu aku pergi Kuantan, Kuala Semantan kan, tu aku pergi Temerloh, sorry. Yang tu kat Temerloh, Sungai Kuala Semantan. Yang ni dekat Kuala Jelai, Kuala Tembeling dan hulu Sungai Pahang. So di sinilah pelancong-pelancong banyak naik bot ke Taman Negara, tetapi pelancong tempatan banyak ikut simpang yang kita nak pergi Galeri Mat Kilau semalam ni. Selepas saja jambatan ke Jerantut Ferry tu, ada simpang masuk ke kiri, dan di situlah tempat kita nak pergi terus ke Kuala Tahan lah, dengan menggunakan kereta, kena jalan berturap di situ. So sembang pun dah penat, ringkas saja hari ni. Jom kita pergi makan. Assalamualaikum. Kita sekarang berada di Jerantut lagi. Aku berada di kedai Kak Wan, Kompleks Niaga Jerantut, Pasar 1. So dekat sini ada yang aku nak try itu. Siapa yang belum tengok aku pergi Temerloh kan, aku try patin tempoyak kan, patin kan. Aku teringin nak makan ikan baung kan. Ni hari ni kita makan baung kenera di Jerantut. Gulai asam rong. Asam rong ni yang masa siapa tengok aku rentas Semenanjung rentas Semenanjung dekat Temerloh, aku ada review pasal buah perah. Buah perah ni kita masak asam rong. Dia ada dua, satu buah perah ataupun buah getah. So buah ni harus dimasak berkali-kali, kalau tak masak dia mabuk. So gulai asam rong ni adalah masakan tradisi Pahang yang klasik gulai asam rong. So hari ni kita makan ikan baung kenera yang kita buat review kat Pasar Panjang Temerloh itu. Ini dia ikan sungai Ini ikan sungai, dan kita makan gulai asam rong. So bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Sedap. Bersamanya aku order paru juga, paru. So sini ada Kak Wan, Kak Noh dan Mak Anjang, 3 Pasar 1 Jerantut. Kalau nak main motor pun senang parking kat depan. Kau boleh park ikan baung kenera, comel kecil ada yang besar. Bunyi sedap. Manis kan. Pada yang tak biasa makan ikan sungai, ikan sungai ni ikan organik ni manis. Dia tak ada bau. Ikan sungai tu ikan organik. Siapa belum tahu, tengok lagi channel aku Rentas Malaysia, masa kita makan kat Temerloh. Aku ada cerita pasal ikan. Gulai asam rong ni memang sedap lagi. Siapa belum try masakan Pahang. Aku ni dulu orang kata tak makan ikan sungai, tapi sejak aku try dulu lah, masa dulu aku try ikan patin yang liar dengan ikan baung ni lah. Sedap, lain macam. Mana Abang mesti try kan. Tadi aku tanya dia punya owner, dia tak pakai buah perah, dia pakai asam, dia pakai buah getah. Tapi sama juga lah, ada teknik cara masak tu. Kalau salah masak mabuk buah perah tu. Siapa belum saksikan yang aku review buah perah Rentas Semenanjung part 1 tu,
So hari ni tertunailah hajat boleh makan asam rong di Jerantut, Pasar 1, Kompleks Perniagaan. Masakan kampung punya ni ya. Kalau boleh mai try, nak parking bike pun senang kat depan tu. Jangan lupa share dan subscribe Makan Motor dan Touring Noah TV ya. Okey, perut kenyang, hati senang. Aku pun on the way balik ni ya. Balik ke KL balik. Aku menggunakan route 64 lah. Route 64 ni bermula di Maran dan berakhir di Benta lah. Atau Benta ke Maran satu laluan, tapi aku ambil di tengah-tengah. Aku start dekat Jerantut, terus menggunakan route 64 ke Benta, dan route 64 ni akan berjumpa dengan route nombor 8 lah. Okey, raya jalan Persekutuan 8. Aku ambil di tengah-tengah lah. Okey, tak apa. Jom kita sambil jalan-jalan di kampung ni. Suasana kampung, sejuk, udara nyaman. Kita cerita sikit apa pasal Benelli TRK X720 tu yang baru Okey. Kepada mereka yang baru, Benelli ni dia telah sign dengan satu syarikat China, QJ Motor, Xinjiang Motor, untuk buat motor mereka lah. Jadi di China mereka buat secara besar-besaran, sebab tu mereka boleh dapat harga yang kompetitif lah. Jadi Benelli ni dia mengeluarkan motor TRK X lah. Namun begitu, QJ Motor pun dia ada motor dia tersendiri. Macam baru-baru ni SRT 800. SRT 800 ni adalah QJ Motor. Dan QJ Motor pun ada 500, SRT 500 X macam TRK 502X tu lah. Tapi di mata dia mata satu. Lampu dia satu LED kan. Macam tu juga. Dan baru-baru ni review yang sudah aku cakap, motor Benelli ada keluarkan TRK 502X yang mana swing arm dia baru, dia punya panel instrument TFT, dan juga dia ada ni lah apa ni, tubeless motor, tubeless tayar. Dia ada tubeless tayar, itulah dia. Dan TRK 702X ni yang baru keluar ni pun lebih kurang sama jugalah, cuma CC aje lah yang lebih tinggi so tak ada apa-apa yang baru lah. Okay, dan ini ada TRK 702X lah. Yang baru yang sampai ke Malaysia tu adalah SRT 800 750 kot dengan CC dia. Yang tu motor daripada syarikat kilang QJ sendiri SRT. Itulah saja serba sikit info sambil jalan. Okey. Dan sekarang udara menjadi nyaman nyaman sikit kerana kita lalu di pinggir hutan lipo Hulu Sub dekat Jerantut ni kalau tengok di sini memang suasana hutan angin pun angin hutan, dan jaga ada haiwan-haiwan liar yang melintas. Sini suasana dia biasa, jalan pun elok. Route 64 ni jalannya memang elok, beralun, well maintain lah, diselenggarakan dengan bagus. Jadi hutan ni kita tahulah, kita slow sikit. Pakai pun aku pakai gear sini 5-6. Tadi aku isi full tank dekat Jerantut. Kita nak tengok minyak kita macam mana. Okey, sepanjang di sinilah, lalu kita enjoy ride. Okey, nice lah sini So geng-geng bikers boleh datang di sini, lalu-lalu di route nombor 64 ni So dari Jerantut aku akan potong pergi ke Benta dan masuk balik route nombor 8 Yang ni pula adalah Pekan Damak Hulu Cekar. Pekan ni pekan kecil lah tengok tenteram, damai ada juga tempat-tempat makan. Itu pejabat pos. Dekat sini pun mereka kata ada tempat-tempat makan asam rong apa semua yang sedap.
tapi aku tak singgah lah. Aku akan teruskan. Boleh juga dibuat jadi tempat bikers datang lepak di sini ya. Kalau bahu-bahu jalan ni dia turap dia elok kan, bangunkan dan buat hari Sabtu Ahad buat speciality jual barang di sini ya. So bolehlah membantu menampung ekonomi, support di dalam negeri ya. Dan sini pula selepas Damak tadi kita akan sampai di Batu Balai ya. Dekat sini Batu Balai Pekan. Dia ada stesen minyak jenama 5 di sini ya. So, bolehlah isi minyak di sini ya. Antara Jerantut tadi Batu Balai. Okey. Dan ini antara Batu Balai sebelum kita ke Jeransang Jeransang tu jalan sini sikit bukit bukau tepi hutan juga. So agak kita naik bukit, turun bukit, gunakan gear yang rendah lah. So dia akan kadang-kadang ada selekoh yang agak tajam. Juga kadang-kadang ada lori juga lalu lori angkut barang. So dekat sini adalah di antara Batu Balai. Saat ini kita akan sampai di Pekan Jeransang. Okey, layan corner sini ya. Best tempat ni. Okey. Alright. So sekarang kita telah sampai di Jeransang. Ni dia Jeransang. Satu pekan juga. Yang ni pula adalah Kampung Budu. Ni Kampung Budu, tengok semalam punya tayangan gambar dekat galeri Mat Kilau. Kampung Budu ni ada tragedi berdarah. Ni adalah kampung Tok Gajah di mana tentera Inggeris telah membakar kampung ni. 300 orang mati ya. So macam mana 300 orang mati ya? Kita dah tahu lah tentera Inggeris kalau macam tu memang dia jadi kurung duduk kampung di dalam sesuatu tempat dan bakar dia hidup. Sebab apa aku berani cakap macam ni? Sebab waktu mereka menentang, waktu mereka menawan Amerika, dulu Amerika, revolusi Amerika, mereka pernah tangkap hero ya. Memang mereka akan ambil penduduk kampung, masukkan semua dalam gereja, bakar penduduk kampung yang tak bersalah tu di dalam gereja. So kata seagama dengan mereka pun mereka bunuh semata-mata nak tangkap orang yang mereka hendak. Nanti orang kampung semua tuduh kata kenapa lawan mereka lah. Dia mengakibatkan kegaduhan sesama sendiri ya. Itulah tragedi Kampung Budu ni dulu cerita Mat Kilau tak ada pula part tu Kampung Budu So bikers boleh datang di sini tengok. Aku pun tak masuk lah kampung, aku lalu saja. Dan sekarang okey, kita dah sampai ke Benta. Inilah dia Benta. So di Benta ni lah kita akan bertemu dengan road number 8 So ke kanan ke Kuala Lipis dan Gua Pusang, kiri kita akan balik ke Raub dan Kuala Lumpur. Dan aku akan pergi si minyak. Aku berhenti saja. Minyak menghairankan nanti dah aku pakai gear 5, gear rendah agak 54 kadang-kadang gear 6. Baru jatuh 1 bar aja. Tadi aku isi full tank dekat Jerantut. Sepanjang perjalanan aku daripada Jerantut ke Benta ni 1 bar aja jatuh. So kata okey lah. Okey lah motor TRK ni dia menyimatkan juga minyak. Tak adalah dia minum macam sigarap So kita masuk dulu sini. Okey. Kita mulakan balik perjalanan. Ni aku buat satu pusingan di roundabout ni. Tadi aku nampak macam ada batu. Tengok apa dia tulis batu. Pusing sekejap. Tengok. Oh tak ada apa. Dia tulis Benta saja. Okey. So kita teruskan perjalanan ke Raub Okey, ke Raub.
So sampai di sini jalan busy sikit, jalan adalah street aja lah. Okey, jalan persetuan nombor 8. Okey, banyak juga di tepi-tepi ni ada sungai apa ni. Okey. Alright, ni sekarang kita dah sampai Pulau Raup, Bandar Durian. Okey. Kita teruskan perjalanan. Nak tengok belah kanan aku ni ada simpang ke Bukit Fraser. Ini road nombor 55, road nombor 55. Nanti kita akan buat review dia akan tembus ke Kuala Kubu ni. Kuala Kubu road nombor 55. Bukit Fraser dah boleh juga balik ke sini tapi agak bengkok jalan. Teruskan aja ke Bentong. Dan jalan di luar Bentong road nombor 8 ada yang tutup so kita kena potong dekat highway Mempagar. Alright, itulah saja untuk kali ini kan. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa share, like dan subscribe Makan Motor dan Touring sehingga kita berjumpa lagi. Ciao.